Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Lieutenant Colonel Muhammad Jasmi dan juga rakan-rakan yang mengambil kursus pendidikan dan masyarakat. Kami dari kumpulan 5 dan ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Yuganesh Naidu, anak lelaki Vel Muruga, Nur Aisyah binti Abdullah, Dinesh, anak lelaki Arun Molly Selvan, Nur Halifah Hanim binti Kodri dan Nur Syamimi binti Faizal. Berdasarkan hasil perbincangan kami, seluruh ahli kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih tajuk artikel mengenai isu etika tenaga pengajar sewaktu dan luar pengajaran dan pembelajaran PDP. Pendahuluan. Golongan pendidik juga terpalit dengan kod etika kerja sebagai seorang tenaga pengajar. Etika kerja KPM yang diterbitkan pada tahun 2003 perlu dipatuhi bagi memastikan setiap tenaga pengajar di dalam dunia pendidikan menjaga tingkah laku yang melambangkan imej warga pendidik. Kod etika kerja KPM dapat dibahagikan kepada 3 objektif utama iaitu menanam sikap positif dan menghapus sikap negatif dalam setiap amanah yang ditugaskan bagi meningkatkan kualiti kerja. Yang kedua adalah meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang. Yang ketiga, memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Antara isu pelanggaran kod etika yang sering dibicarakan pada masa kini adalah wujudnya segelintir tenaga pengajar yang tidak menjaga adab pertuturan dan berbau gangguan seksual apabila berbicara dengan pelajar. Kini kita beralih kepada penyataan masalah. Antara yang pertama ialah faktor pelanggaran etika tenaga pengajar. Artikel ini adalah untuk mengkaji mengapa seorang tenaga pengajar berani untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang berada di luar daripada kod etika profesion mereka. Kerana sebagai seorang yang memiliki profesion yang disanjung tinggi, mereka seharusnya peka dengan setiap tindakan dan pertuturan mereka agar kredibiliti mereka terjaga. Yang kedua ialah peratusan pelajar yang menjadi mangsa. Melalui soal selidik yang diagihkan kepada pelajar, kami dapat mengenal pasti peratusan pelajar yang menjadi mangsa daripada isu etika dalam kalangan tenaga pengajar. Yang ketiga ialah tahap pelaksanaan etika tenaga pengajar. Setiap tenaga pengajar itu telah pergi melalui latihan dan kursus dalam membentuk peribadi seorang tenaga pengajar. Mereka juga sepatutnya telah peka dengan kod etika yang perlu mereka laksanakan sepanjang sesi PDP atau ketika di luar PDP. Artikel ini adalah untuk mengkaji tentang keberkesanan kod etika terhadap tenaga pengajar. Seterusnya ialah tujuan kajian. Sebagai seorang tenaga pengajar, mereka sangat dipandang tinggi dan dihormati oleh setiap lapisan masyarakat kerana mereka merupakan pendidik yang memberikan ilmu dan berkongsi info kepada pelajar dalam membantu untuk membangunkan mereka agar menjadi seorang insan yang berguna kelak. Jadi, tujuan artikel ini dijalankan adalah untuk mengkaji isu yang berkaitan etika tenaga pengajar sewaktu dan di luar PDP sama ada menepati kod etika untuk bertindak secara profesional atau sebaliknya. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti tahap etika tenaga pengajar ketika dalam PDP dan luar PDP. Objektif kedua, mengenal pasti implikasi ketidakpatuhan pengajar dalam etika pendidikan terhadap pelajar. Berikut adalah persoalan dalam kajian ini. Persoalan pertama ialah adakah tenaga pengajar menjaga percakapan sewaktu berkomunikasi dengan pelajar? Persoalan kedua ialah adakah tenaga pengajar anda prihatin terhadap waktu cuti pelajar? Persoalan ketiga ialah adakah tenaga pengajar anda mengambil kesempatan dengan melakukan perkara yang tidak sopan? Persoalan keempat ialah adakah sikap tenaga pengajar menyumbang kepada tahap prestasi akademi pelajar? Persoalan kelima ialah adakah emosi pelajar akan terganggu akibat pelanggaran etika pendidikan oleh tenaga pengajar? Persoalan terakhir ialah adakah tindakan pelajar untuk menukar sekolah merupakan keputusan terbaik bagi mengelakkan diri dari tenaga pengajar yang tidak profesional? Metodologi kajian, kami menggunakan dua data iaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang dikumpul dari sumber asli.
Kaedah kuantitatif, soal selidik melalui Google Form telah diedarkan kepada 30 orang responden. Kaedah analisis, proses penganalisisan data kuantitatif dibuat secara automatik melalui Google Form. Data sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain dengan tujuan kajian. Kaedah kepustakaan, mendapat bahan pengkajian menggunakan bahan dalam talian. Bahagian seterusnya ialah dapatan kajian. Ini adalah carta pie yang menunjukkan data berkaitan jantina, umur dan juga taraf pendidikan penyelidik yang tergolong dalam bahagian A. 46.7% merupakan lelaki dan 53.3% merupakan perempuan. Untuk jantina, 69% berumur antara 20 hingga 30 tahun, 17.2% dari penyelidik berumur 19 tahun ke atas dan penyelidik yang 31 tahun ke atas merupakan 13.8%. Seterusnya, bahagian B. Soalan 1 adalah berkaitan cara pertuturan tenaga pengajar dengan pelajar. 15 orang iaitu 50% responden memberi pandangan bahawa mereka sangat setuju dengan tenaga pengajar menjaga percakapan mereka. Seterusnya 10 orang bersamaan 33% responden menjawab dengan setuju dan 3 orang bersamaan 10% mengatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Dan akhir sekali 2 orang iaitu 6.7% mengatakan tidak pasti dengan kenyataan ini. Bagi soalan seterusnya berkaitan keprihatinan tenaga pengajar sewaktu cuti sekolah, 11 responden iaitu 36.7% menjawab sangat setuju bahawa tenaga pengajar prihatin terhadap waktu cuti pelajar. 9 orang iaitu 30% responden mengata tidak pasti dengan kenyataan ini. 5 orang bersamaan 16.7% responden menjawab tidak setuju. 4 orang iaitu 13.3% penyelidik setuju dengan pernyataan ini dan akhir sekali seorang iaitu 3.3% penyelidik mengatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Soalan terakhir dalam bahagian ini ialah berkaitan tenaga pengajar melakukan perkara yang tidak baik. 13 orang iaitu 43.33% sangat setuju dengan pernyataan ini. 6 orang iaitu 20% responden mengatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Dalam bahagian C, untuk menjawab objektif kedua kajian kami, iaitu untuk mengenal pasti implikasi ketidakpatuhan pengajar dalam etika pendidikan terhadap pelajar, sebanyak 3 soalan telah ditanya. Bagi soalan pertama dalam bahagian ini, iaitu adakah sikap tenaga pengajar menyumbang kepada tahap prestasi akademik pelajar, majoriti pelajar iaitu seramai 19 orang bersama dengan 63.3% telah menjawab sangat setuju, manakala seramai 8 orang pelajar iaitu 26.7% telah menjawab setuju dan selebihnya iaitu seramai 3 orang pelajar iaitu 10% telah menjawab tidak pasti. Respon ini menunjukkan yang sikap tenaga pengajar sudah tentu memainkan peranan yang penting dalam pencapaian akademik pelajar. Tenaga pengajar yang mengamalkan sikap-sikap baik seperti berdedikasi dan prihatin terhadap pelajar sudah tentu akan mendorong mereka dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Bagi soalan kedua dalam bahagian ini, iaitu adakah emosi pelajar akan terganggu akibat pelanggaran etika pendidikan oleh tenaga pengajar, majoriti pelajar iaitu seramai 21 orang iaitu 70% telah menjawab sangat setuju, manakala 8 orang pelajar iaitu 26.7% telah menjawab setuju dan selebihnya iaitu hanya seorang pelajar iaitu 3.3% telah menjawab tidak pasti. Respon ini menunjukkan yang sudah tentu emosi pelajar akan terganggu akibat pelanggaran etika pendidikan oleh tenaga pengajar, seperti apabila mereka tidak menjaga percakapan atau tidak bersikap tanggungjawab. Bagi soalan terakhir dalam bahagian ini, iaitu adakah tindakan pelajar untuk menukar sekolah merupakan keputusan terbaik bagi mengelakkan diri daripada tenaga pengajar yang tidak profesional, majoriti pelajar iaitu seramai 11 orang iaitu 36.7% telah menjawab sangat setuju, manakala seramai 5 orang pelajar iaitu 16.7% telah menjawab setuju dan selebihnya iaitu seramai 4 orang pelajar iaitu 13.3% menjawab tidak pasti, 4 orang pelajar 13.3% telah menjawab tidak setuju dan 6 orang pelajar iaitu 20% telah menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan pandangan pelajar, majoriti daripada mereka setuju untuk menukar sekolah sebagai keputusan terbaik bagi mengelakkan diri
daripada tenaga pengajar yang tidak profesional. Namun begitu, itu bukanlah tindakan yang terbaik untuk diambil untuk mengatasi masalah ini. Sebaliknya, pelajar mungkin boleh membuat aduan kepada pihak bertanggungjawab untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap tenaga pengajar yang tidak profesional itu. Cadangan kajian. Yang pertama, mewujudkan kod etika profesion perguruan yang lebih tegas atau menggubal kod etika profesion perguruan yang sedia ada. Yang kedua, accountability harus diamalkan oleh warga pendidik, terutamanya terhadap diri sendiri dan juga pelajar. Yang ketiga, mewajibkan guru untuk menghadiri kursus yang dikendalikan oleh kerajaan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sebagai pendidik. Yang keempat, kerajaan juga harus digesa agar mengurangkan penempatan guru sandaran atau guru sementara yang tidak terlatih. Yang kelima, melakukan pemilihan calon guru yang benar-benar layak dengan profesion ini. Baiklah, kesimpulannya, kod etika kerja dalam bidang pendidikan amat penting. Isu etika yang timbul dalam kalangan tenaga pengajar perlu diatasi dengan sebaik mungkin supaya masyarakat tidak hilang kepercayaan untuk menghantar anak-anak mereka ke institusi pendidikan. Pihak-pihak berkaitan juga perlu sentiasa memberikan pendedahan yang secukupnya mengenai kod etika kerja yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada bakal tenaga pengajar. Melalui kajian ini diharapkan para tenaga pengajar dapat meningkatkan lagi kualiti kerja melalui peningkatan etika diri sama ada ketika menjalankan tugas maupun ketika luar tugas supaya setiap pelajar dapat mencontohi suri teladan yang baik melalui tingkah laku gurunya. Melalui artikel ini juga diharapkan dapat melahirkan golongan warga pendidik yang cemerlang dari segi akhlak dan etikanya setanding ilmu yang dimiliki. Berikut merupakan antara rujukan yang kami gunakan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.